الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما آمين يا رب العالمين. Yang dimuliakan Tuan Imam, yang berusaha jawatan kuasa masjid dan pegawai-pegawai, seterusnya sidang hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, kita merapatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana banyak sangat nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan pada malam ini alhamdulillah, setelah kita tangguh sekitar 3 bulan ataupun lebih, kita dapat bersama-sama bertemu muka bagi memuliakan kuliah malam maghrib kita di masjid ini. Dan mudah-mudahan nikmat ini akan terus dapat kita nikmati bersama dan lebih baik lagi insya-Allah. Sidang jemaah yang dikasihi rahimakumullah, kita yang disebut sebagai norma baru ni memang baru semualah kan bagi kita. Sebab mungkin bagi sesetengah orang ataupun individu dia tidak terasa sangat. Kerana apa? Kerana bahkan bagi dia kalau berlakunya pandemik ini, dia tak perlu pergi bekerja, tapi gajinya jalan. Dia berada bersama dengan keluarga yang tak pernah dinikmati sebelum ini. Dan tapi bagi setengah yang lain pula, mereka berhadapan dengan cabaran. Sebab tak boleh keluar rumah, tidak boleh bekerja. Ada yang pendapatan dia harian berdasarkan kerja yang dibuat. Jadi macam-macam. Manusia ini dia tak sama situasi dia. Ala kulli hal, kita kena yakin bahawa Allah Subhanahu wa taala boleh mendatangkan apa-apa nikmat dan apa-apa musibah dalam kehidupan kita ini sebagai ujian kepada kita semua. Dan sebagai Muslim, kita kena sabar dan redha. Mudah-mudahan ujian yang sedikit ini dapat kita lalui dengan tenang, dengan penuh redha, dan mudah-mudahan ganjaran yang besar kita dapat. Contoh paling mudah adalah macam kita bagi setengah orang yang dia memang kita kata orang masjid lah. Bila orang masjid ni, bila bermulanya PKP, maka tak boleh dah pergi masjid. Kadang-kadang jiwa dia tu meronta-ronta nak datang masjid kan. Ada yang kadang-kadang sampai langgar arahan pemerintah pun ada kan, pun ada juga. Sebab apa? Sebab dia memang suka pergi solat di masjid. Dia dah yang Nabi sebut hadis itu, iaitu warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, iaitu antara 7 golongan yang Allah dapat bagi naungan rahmat pada hari kiamat nanti adalah individu lelaki, orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Dia suka dengan masjid, dia suka dengan surau, dia suka berjamaah kan. Tapi bila berlaku pandemik ini, maka tertahan. Ada juga yang curi-curi, ikut lawan tak ikut SOP dan sebagainya. So itu berlaku, dan itu berlaku. Tapi kita yakin dengan rahmat Allah. Orang yang kalau memang menjadi kebiasaan dia melakukan perkara kebaikan, contohnya dia memang menjadi rutin dia solat berjamaah, tapi dengan sebab Allah uji dengan sesuatu ujian, contohnya dia sakit, ataupun berlaku musibah, ataupun berlaku darurat menyebabkan dia tidak dapat pergi ke masjid berjamaah, maka mudah-mudahan Allah tetap mencatat pahalanya dan berterusan. Sebab apa? Sebab dia memang ada niat untuk meneruskan rutin yang baik itu kan, iaitu kebiasaan dia yang sentiasa solat berjamaah di masjid khususnya, tetapi terhalang dengan faktor-faktor yang di luar kawalan, yang beyond his control, beyond our control. Dan itu mudah-mudahan Allah bagi ganjaran yang tetap juga kepada kita semua, mudah-mudahan. Ala kulli hal, kita kena patuh kepada arahan-arahan pemerintah. Sebab kita maklum, Nabi SAW bersabda, 'alal mar'il muslim
As-sam'u wa ta'ah fi ma ahabba aw kariha ma lam yu'mar bi ma'siyatin. Ke atas individu muslim, hendaklah dia as-sam'u wa ta'ah, dengar dan patuh, fi ma ahabba aw kariha, pada perkara-perkara yang sama ada dia suka ataupun dia tak suka, dia benci. Okay, ma lam yu'mar bi ma'siyatin, selagi mana dia tidak diperintahkan melakukan maksiat. Jadi kalau pemerintah, pihak yang berkuasa telah mengeluarkan arahan-arahan tertentu berkaitan dengan perkara-perkara tertentu dalam kehidupan kita ini, maka kita kena patuh dan taat, kan? Sebab itu bukannya maksiat, kan? Bukannya maksiat. Cuma kadang-kadang kita baca-baca juga dalam media massa, dalam media sosial, kadang-kadang ada juga orang yang macam nak tunjuk pandai, kan? Pertikai itu, pertikai ini, kan? Jadi bagi saya wallahu alam, lebih baik kita akullah apa-apa perintah yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa. Ini semua adalah untuk maslahah kita semua rakyat, sebab mereka ini ada pertimbangan yang sangat besar. Contohlah macam kita kata untuk mendirikan solat Jumaat yang merupakan syiar Islam yang antara yang terbesar, kan? Even menunaikan haji sekalipun. So apabila dikeluarkan SOP contohnya dengan jarak-jarak tertentu, hanya 1/3 masjid boleh hadir dan sebagainya, ahli jawatan kuasa fatwa tu yang mengeluarkan fatwa sedemikian itu, dia tu sebenarnya fikir banyak kali tu. Sebab dia fikir bagaimana dia berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan keputusan, dengan fatwa yang dikeluarkan itu menyebabkan orang-orang umat Islam terhalang sebahagiannya daripada menunaikan Jumaat. Bagaimana implikasi dia? Sudah tentu mereka ini berfikir sedemikian, dan ini juga dikongsi oleh sebahagian daripada mereka, kan? Yang kita pula mudah-mudah kritik, kalau pergi supermarket boleh pula, kan? Pergi masjid terhalang pula, kan? Jadi macam-macam kadang-kadang kita baca dan kita dengar lah. So yang paling selamat adalah selagi mana arahan-arahan daripada pemerintah yang tidak membawa kepada maksiat tetapi menjurus kepada kemaslahatan dengan mengambil kira maslahah-maslahah yang pelbagai yang diiktibar, maka kewajipan kita adalah untuk taat, kan? Kita tundukkan ego kita, kita tangguhkan dulu, dan kita sentiasa berdoa. Sebab tu kita juga doa semoga pemerintah ini daripada kalangan orang-orang yang baik, kan? Antara doa yang dianjurkan adalah Allahumma aslih wulata umurina, ya Allah, islahkan, perbaikilah, pilihlah yang terbaik dari kalangan pemerintah-pemerintah kami. Wulata umurina maksudnya orang-orang yang memegang urusan dalam kalangan kami, iaitu para pemimpin, kan? Jadi mudah-mudahan dapat memberikan kemaslahatan kepada kita semua. 10 juta telah dijangkiti lebih, kan? Dan 1/2 juta telah mati akibat daripada pandemik ini. So itu satu angka yang besar yang kita kata menunjukkan betapa Allah Subhanahu Wa Taala dengan virus yang sangat kecil boleh menghuru-harakan satu dunia. Tuan-tuan bayangkan. Okey, jadi itu baru sikit saja tu, Allah jentik sajalah bahasa kita, kan? Jadi bayangkan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu mudah-mudahan kita mengambil sebagai peringatan betapa besarnya kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Allah boleh ubah kita punya tabiat hidup kita ini, kan? Jadi sebab itu kita kena sentiasa akur dan juga penuh sedar redha dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, dan sentiasa berdoa untuk supaya kita dikurniakan dengan sesuatu yang lebih baik. Tuan-tuan dan yang dikasihi rahimakumullah, so malam ni kita sambung hadis yang ke-39. Seingat saya yang 39 lah. Kalau dalam catatan saya ni begitu. Hadis 39 iaitu raf'ul haraj fil Islam. Raf'ul haraj fil Islam iaitu mengangkat kesusahan dalam Islam. Bismillahirrahmanirrahim, sekadar yang sempat insya-Allah. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah tajawaza li an ummati al-khata'a wan nisyana wa mastukrihu alaihi. Hadis hasanun rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi wa ghairuhuma. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha tajawaza li, sesungguhnya Allah tajawaza maksudnya afa, iaitu memaafkan, iaitu tidak mengambil kira, tidak membalas, li untuk aku, an ummati bagi umatku. Umatku ini maksudnya ummatul ijabah,
Sebab kita kata generasi kita semua ni adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang dimaksudkan umat Nabi ni adalah ummatul ijabah, itu umat, itu manusia-manusia yang menyahut seruan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tak sahut seruan Nabi itu, yang tidak beriman dengan Islam, tidak beriman dengan dakwah baginda, itu bukan umat aku, kata Nabi. Ini maksud dia. Apa dia? Allah maafkan, Allah lepaskan, Allah tak ambil kira untuk umat aku ni apa dia? Al-khata'a wal nisyan wa mastukrihu alaihi. Al-khata', khata' ni maksudnya kesalahan yang tidak sengaja ataupun ketidaksengajaan. Wan nisyan, dan lupa. Wa mastukrihu alaihi, dan apa-apa yang dipaksa ke atasnya, iaitu dalam keadaan terpaksa. Jadi 3 perkara ini, tuan-tuan, dia memang berlaku dalam kehidupan kita. Dia memang berlaku dalam kehidupan kita, iaitu kadang-kadang kita tak sengaja, kita tersalah. Kita bukan ada motif yang khusus untuk melakukan sesuatu itu, tetapi kita terbuat, ataupun kita terlupa, ataupun kita dipaksa. Maka untuk ini, hadis ini menyatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tajawaza, iaitu memberikan kemaafan. Allah tidak mengambil kira, dan Allah tidak membalas akan perbuatan umat aku dengan sebab terpaksa, lupa, dan juga tidak sengaja itu. Jadi makna umum bagi hadis ini, dia kata apa? Inna man ata bi syai'in mimma nahallahu anhu. Orang yang melakukan sesuatu yang Allah larang, atau akhalla bi syai'in mimma amara Allah Taala bihi, ataupun dia mengabaikan apa yang Allah perintah. Yang Allah larang dia buat, ataupun yang Allah perintah dia tak buat, tapi duna qasdin minhu, tanpa sengaja, tanpa tujuan, tanpa motif yang khusus. Lidzalikal fa'li bil khalal, akan perbuatan tersebut ataupun pengabaian tersebut. Kerana apa? Wa kadzalika man sadara anhu mithla hadza nisyanan. Kerana apa? Kerana nisyan, kerana terlupa. Au ujbira alaihi, ataupun dipaksa ke atasnya. Fa innahu la yata'allaq bi tasarrufi dhammun fid dunya. Maka orang ini tidak dikenakan dosa akan perbuatan dia, wala mu'akhadata fil akhirah, dan tidak dibalas akan neraka pada hari akhirat. Apa tujuan dia? Apa fungsi dia? Fadlan minallahi tabaraka wa ta'ala wa ni'mah. Ini sebagai satu fadl, kelebihan, kurniaan, dan juga nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umat Nabi Muhammad ini. Ini berbeza. Berbeza dengan umat-umat yang terdahulu. Umat-umat yang terdahulu yang hukum syarak dia begitu ketat, tetapi umat Nabi Muhammad ini Allah Subhanahu Wa Taala memberi banyak keringanan, dan bahkan jika kita melakukan perkara yang dilarang ataupun meninggalkan perkara yang disuruh kerana terlupa, tidak sengaja, ataupun kerana dipaksa, maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak mencatatnya sebagai dosa ataupun tidak membalasnya dengan balasan neraka di akhirat kelak. Jadi ini semua adalah nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, disebut di sini umat ini dia berbeza dengan umat yang terdahulu. Kerana apa? Kerana ini merujuk kepada satu ayat yang berkaitan dengan hadis ini, iaitu ayat firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam suratul Baqarah ayat 286. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Potongan ayat, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ini ayat dia. Wahai Tuhan kami, la tu'akhidna, jangan ambil kira, jangan balas akan perbuatan kami, in nasina, sekiranya kami lupa, aw akhtana, ataupun kami tersalah, tersilap, tak sengaja. Rabbana wala tahmil alaina isran, ya Allah jangan bebankan ke atas kami sesuatu bebanan, kama hamaltahu ala alladhina min qablina, seperti mana yang engkau timpakan, bebankan ke atas golongan-golongan yang sebelum daripada kami. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih,
ya Allah Tuhan kami, jangan kamu timpakan, bebankan ke atas kami apa-apa yang kami tidak mampu melakukannya. Jadi ini doa yang kita baca kan. Kita baca doa ini sebab tu kalau contohlah tuan-tuan, kalau imam baca ayat ini dalam solat kan, dia baca petikan ayat ini, so kita boleh aminkan. Kita boleh aminkan. Biasa kita aminkan waladhdallin, amin kan. Tapi kalau apa-apa doa yang imam baca ketika solat, doa antaranya ayat ini, so kita boleh kata amin. Amin. Sebab kita minta Allah perkenankan ini, sebab ini adalah ayat Quran yang dalam bentuk doa. Jadi dalam surah Al-Baqarah ini, dan juga dalam surah yang lain, dalam surah Al-Ahzab ayat 5, Allah kata wala junaha alaikum fima akhtatum bihi, dan tidak dosa ke atas kamu pada apa-apa yang kamu akhtatum bihi, kamu tersalah, kamu tak sengaja. Walakin ma ta'ammadat qulubukum, tapi yang dosa adalah apa-apa yang kamu ta'ammadat, sengaja. Memang dia nak buat jahat, memang dia nak sengaja meninggalkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tu kenalah, yang tu kena. Jadi ai la tu'akhaduna fima waqa'a minkum khata'an, iaitu tidak dibalas, tidak diambil kira jika tersalah, jika terlupa tadi kan. Tapi kalau sengaja baru Allah balas, Allah ambil kira. Jadi ini apa tuan-tuan, dalam ayat ini dia kata apa, ini semua berlaku kerana apa, limtithaliha amrullah, kerana umat ini dia taat akan perintah Allah Azza wa Jalla di atas lisan Rasulullah, iaitu Nabi pernah bersabda sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ayat ini juga, ayat 285 surah Al-Baqarah ini sebenarnya dia ada sebab nuzul dia kan, iaitu kita baca sikit sini. Akhraja Muslim an Abi Hurairah kan, Muslim mengeluarkan daripada Abi Hurairah, dia kata apa, lamma nazalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, apabila turun satu ayat. Ayat ni apa dia? Ayat suratul Baqarah ayat 284, iaitu ayatnya yang biasa kita dengar, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Apa makna ayat ni? Ayat ni kata apa? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bagi Allah apa-apa saja yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Maksudnya semua khazanah langit dan bumi ini adalah milik Allah. Isu dia apa? Wa in tubdu ma fi anfusikum. Jika kamu zahirkan, tubdu maksudnya kamu nampakkan, kamu perlihatkan, ma fi anfusikum, apa-apa yang ada dalam diri kamu, au tukhfuhu, ataupun kamu sembunyikan, apa kesan dia? Yuhasibkum bihillah, Allah akan menghisapnya. Lalu Allah kata fayaghfiru liman yasha, maka Allah mengampunkan kepada sesiapa yang ia kehendaki, wa yu'adzibu man yasha, dan Allah akan mengazab sesiapa yang ia kehendaki, wallahu ala kulli syai'in qadir, dan sesungguhnya Allah itu maha berkuasa ke atas segala sesuatu. Jadi bila ayat ini turun tuan-tuan, ayat ini turun, itu yang zahir Allah hisab, yang kita sembunyikan pun Allah hisab kan. Jadi bila turun ayat ini, sahabat-sahabat yang faham ayat ini dia jadi gundah gulana, dia risau. Lalu apa dia kata? Hadis ni kata fashtadda dzalika ala ashabi Rasulillah, menjadi beban, menjadi berat ke atas sahabat-sahabat Rasulullah. Sebab apa? Jenuhlah kita tuan-tuan ya. Kalau yang terlindung pun Allah ambil kira, letih lah kan. Sebab banyak benda-benda yang kita ni sembunyikan, benda-benda yang tak elok kan. Jadi kalau itu pun ambil kira berdasarkan ayat ini, maka fashtadda dzalika ala ashabi Rasulillah fa'atau Rasulullah, lalu mereka datang jumpa Nabi mengadu kan, dan mereka berkata, Rasulullah, wahai Rasulullah, kullifna minal a'mal ma nutiq, kami ditaklifkan dengan amalan-amalan, dengan ibadah-ibadah yang kami mampu, as-salah, was-siyam, wal-jihad, was-sadaqah kan, antaranya sembahyang, antaranya berpuasa, antaranya jihad, antaranya sedekah, yang tu kami mampu dan kami boleh buat dengan zahir. Tapi waqad unzilat 'alaika hadhihi al-ayah, tapi bila turun ke atas kamu ayat ini, wala nutiquha, yang ni kami tak mampu. Sebab kami tak mampu nak jaga hati kami. Sebab hati kita ni kadang-kadang terlintas
Kan kita kadang-kadang tengok aja maksiat ke apa ke, kita terus dia akan cepat respon kan. Tapi kalau itu pun Allah ambil kira jenuh kita. Jadi mereka mengadu kepada Nabi SAW, yang ni kami tak mampu, ayat ni kami tak mampu. Faqala Rasulullah, maka Nabi respon. Nabi kata apa? Aturiduna an taqulu kama qala ahlul kitabain. Kamu ni bila Nabi tengok sahabat-sahabat baginda ni apa macam respon kan, Nabi tanya balik, kamu nak ke berkata seperti mana berkatanya ahli dua kitab? Ahli dua kitab itu apa? Iaitu Yahudi dan Nasrani. Itu ahli kitab Taurat dan Injil. Min qablikum, sebelum daripada kamu, yang mereka kata apa? Sami'na, kami dengar, wa asaina, tapi kami maksiat, kami tak patuh. Patutnya kita kata apa? Sami'na wa ata'na, kami dengar, kami patuh kan. Tapi orang ahli kitab iaitu Yahudi dan Nasrani, kami dengar, ya mereka terima, tapi mereka langgar perintah Allah tu. Jadi kamu nak ke cakap macam tu? Itu seolah-olah apa? Nabi jawab balik, jangan pertikai akan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Bal qulu sami'na wa ata'na. Bahkan hendaklah kamu kata sami'na, kami dengar, wa ata'na, kami patuh. Ghufranaka, keampunan daripadamu, Rabbana, wa ilaikal masir, dan kepada engkau lah kami kembali. So Nabi betulkan sahabat-sahabat ini kan, supaya jangan kata yang ni kami mampu, yang ni kami tak mampu. Bila tak mampu kami boleh tak buat lah kan. Tak, kata sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Lalu mereka pun ikutlah seperti mana yang Nabi ajarkan. Qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Bila mereka ikut ucapan Nabi ini kan, ucapan Nabi ini bila mereka mula ikut, iaitu ucapan tadi, fa'anzalallahu ithraha. Lalu seterusnya Allah turunkan pula ayat berikutnya, iaitu ayat apa? Ayat 285 suratul Baqarah. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Ini cerita ayat ni kan. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Hujung ni. So hujung ini sebenarnya adalah kita kata ambil daripada yang Nabi ajarkan kepada sahabat-sahabat baginda. Iaitu apa? Iaitu amanar rasul, telah beriman akan Rasul, bima unzila ilaihi min rabbih, dengan apa-apa yang diturunkan ke atasnya daripada Tuhannya. Begitu juga beriman siapa? Orang-orang yang beriman. Mereka beriman kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Ini semua yang kita tahu. La nufarriqu baina ahadin min rusulih, dan mereka tidak pula membeza-bezakan antara rasul-rasul. Macam ahli kitab dia bezakan. Kalau orang yang Yahudi, dia beriman setakat Nabi Musa. Tapi dia tolak Nabi yang berikutnya, Nabi Isa dia tak beriman, Nabi Muhammad, Nabi kita tidak beriman. Orang Nasrani pula dia beriman sampai Nabi Isa, Nabi Muhammad dia tidak beriman. Tapi kita tidak. Kita tak beza-bezakan. Kita kata mereka semua adalah rasul, utusan-utusan Allah. Yang cuma yang terakhir adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So kita punya sikap begitu, stand kita begitu, kita beriman dengan semua dan kita tidak membeza-bezakan semua. La nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu, dan mereka berkata, ini tadi yang Nabi ajarkan tadi, sami'na wa ata'na, kami dengar, wa ata'na, dan kami patuh, ghufranaka, keampunanmu ya Allah, rabbana wa ilaikal masir, dan kepadamu lah tempat kami kembali. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini sebagai respon. Ini kita kata sebab nuzulah. Hakikatnya Allah Subhanahu wa taala telah tahu pun kan apa yang akan berlaku kepada hamba-hambanya. Dialog itu semua telah ada kan, sebab Al-Quran ini pun telah lengkap di Lauh Mahfuz, tetapi dia ada kita kata sebab nuzul dia kan, tempat-tempat turun dia, apakah cerita-cerita di sebalik itu. Maka inilah maknanya Allah Subhanahu wa taala mendengar keluhan para sahabat, mendengar pengaduan Nabi, dan juga sangat memberikan nikmat dan fadl kepada umat Nabi yang terakhir ini. Lalu Allah memberikan keringanan. Sebab apa? Sebab kalau nak diambil kira apa saja yang kita terlintas dalam hati kita ni, wa in tukhfuhu kan, yang terlintas ni, yang sama ada kita sembunyikan atau jenuh kan. Sebab kadang-kadang kita ni memang sebab kita manusia biasa tuan-tuan kita ni kadang-kadang yalah banyak kan, tuan-tuan boleh tanya diri sendirilah kan, kita ni macam tu
Jadi dengan ini menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sangat memberi rahmat kepada umat ini, dan secara khususnya apa-apa yang kita tidak zahirkan, apa-apa yang kita terlintas dalam hati kita, itu Allah tak ambil kira. Apa-apa yang kita terlupa tadi, tak sengaja tadi, ataupun terpaksa tadi kan, juga Allah Subhanahu Wa Taala tidak ambil kira sebagai rahmat dan juga sebagai kurniaan kepada umat ini. Okey, jadi ini secara ringkas. So berdasarkan hadis ini tuan-tuan, keluar satu kaedah, iaitu raf'ul haraj. Dalam Islam, apa-apa perkara yang menyusahkan, yang memberatkan, maka ianya diangkat. Ini antara dalilnya, antara dalil tadi. So dia kata apa? Dia kata hikmah bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengambil kira akan individu umat ini, kecuali jika apa-apa yang dia sengajakan yang tu Allah ambil kira, ataupun dia sengaja buat benda yang dilarang, ataupun dia sengaja tinggal perkara yang disuruh secara an-raghbah wa tawaiyah, ta'ammad, secara sengaja, secara sukarela, memang pilihan dia sendiri. Maka ini sebagai apa? Ini sebagai hikmah yang besar. Kerana apa? Kerana kalau contoh kata Allah Subhanahu Wa Taala tetap mengambil kira juga, katalah benda-benda yang kita tersalah buat. Nanti kita akan bincang contoh-contoh. Ini kita bincang konsep dulu, kan? Kalau contoh kata macam kita ambil kes mudah, bab puasa lah, contoh paling mudah ni kita akan jumpa juga. Kita puasa, tapi sebab mungkin baru-baru puasa, hari pertama kan, kita lupa kan, biasa pukul 10 kita makan, so kita termakan. Kalau nak diambil kira juga hukum tersebut tanpa menolak apa faktor lupa tadi, maka sebenarnya itu adalah satu keadilan. Sebab apa yang penting, kita telah melanggar syarat-syarat sah dia kan, ataupun kita telah melakukan perkara-perkara larangan dia. Maka kalau Allah nak ambil kira juga, itu adalah satu apa? Keadilan bagi Allah Subhanahu Wa Taala, sebab kita telah melanggarnya. Tetapi kita dah kata tadi bahawa dengan sebab Allah Subhanahu Wa Taala ini yang Tuhan yang Maha Penyayang khususnya kepada umat ini, maka ini satu kelebihan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pelepasan. Dia tak ambil kira lah, kan? Jadi ini sifat rahmat. Syariat ini juga syariat dia rahmat kepada umat ini, maka dia tidak mengambil kira. Sebab kita kata tadi, kalau Allah nak ambil kira juga adalah adil, sebab tujuan taklif adalah untuk membezakan orang yang ta'i', orang yang melakukan ketaatan, dan orang yang asi, iaitu melakukan maksiat. Cuma dalam Islam diambil kira juga apakah tujuan di sebalik apa-apa tindakan itu. Dan tujuan-tujuan ini berkait dengan hadis ini. Sebab itu kalau kita lihat apa komen Ibnu Hajar Al-Haytami, dia kata hadis yang kita baca ini, dia kata sangat besar manfaat dia. Bahkan dia kata boleh masuk sampai kepada tahap separuh daripada syariat. Macam mana tu? Kerana dia kata apa? Syariat ini melibatkan apa? Perbuatan-perbuatan kita lah. Sama ada perbuatan kita tu perbuatan yang bil fa'li, bil qawli, kan? Kita lakukan secara fa'il, secara perbuatan, secara ucapan, ataupun secara lintasan hati. Itu semua adalah perbuatan. Dia kata perbuatan kita ini kita boleh pecahkan kepada dua. Satu kategori yang an yastura an qasdin wa ikhtiyarin. Kita buat itu memang pilihan kita sendiri, iaitu kita sengaja melakukannya. Okey. Satu lagi adalah an la an qasdin wa la ikhtiyar. Dia tak sengaja ataupun bukan dengan pilihan. Jadi kita boleh bagikan dua. Semua tindakan kita ni bagi dua kan. Satu memang kita sengaja buat, satu lagi tak sengaja, ataupun yang di luar, bukan dengan kehendak kita sendiri.
Yang tak sengaja ni kita boleh pecah kepada 3 faktor tadi. Sama ada kita tadi terlupa, ataupun tersilap, ataupun dipaksa. Kan? Jadi sebab tu Ibn Hajar dia kata hadis ini dia boleh mencakup sampai kepada separuh syariat. Sebab dia bincang yang bahagian yang kedua, iaitu yang kita buat sesuatu bukan dengan sengaja, tapi kita tersilap, lupa ataupun dipaksa tadi kan. Jadi itulah dia kata semua cakupan dalam dalam kehidupan kita, sama dia berbentuk ibadah ataupun adat kita ini. Sebab tu hadis ni besar manfaat dia dan besar dia punya implikasi. Kemudian kita ambil contoh-contoh lain yang menghuraikan hadis ini daripada nas-nas Al-Quran dan juga sunnah. Antaranya tuan-tuan ya, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengambil kira akan perbuatan-perbuatan yang tanpa sengaja ini, tanpa niat ini. Antaranya adalah qatlul khata', pembunuhan yang tak sengaja, yang tersilap. Contoh mudahlah, macam kita kata kita pergi berburu, so kita bawa senapang, so kita nampak di sebalik semak tu bergerak-gerak, kita menjangkakan apa, katalah pelanduk contohnya kan, lalu kita pun tembak. Bila tembak, rupa-rupanya yang mati tu orang kan. Rupanya mungkin dia tu nak buang air ke, dia pergi menyorok sikit ke, contohnya pemburu yang lain lah pula kan. Kita duk jangka itulah apa, adalah binatang pelanduk tadi, buruan kita tadi. So kita tembak, mati tak? Mati. Apa hukum dia? Yang ni masuk dalam bab jinayah sebagai qatlul khata', pembunuhan yang tidak sengaja. Kematian berlaku, tetapi pembunuhan itu tanpa motif. Si pemburu tadi memang tak ada niat langsung untuk membunuh kan, memang tak ada niat langsung untuk membunuh. Okey, maka telah berlaku satu hilangnya nyawa. Okay. Cumanya tengok tuan-tuan, nanti kita ada beberapa kategori pula. Sebab tengok pula dengan sebab telah hilang satu nyawa kan, walaupun kita tak sengaja tadi, maka orang yang pemburu yang menembak tadi, dia tidaklah dikenakan kisas, itu dibalas bunuh, sebab dia tak ada motif kan. Tapi dia ada satu lagi isu, satu lagi yang disebut sebagai diat. Diat ni apa? Iaitu kalau dia tidak dimaafkan, tidak dilepaskan, maka dia kena bayar sebanyak 100 ekor unta sebagai pampasan kepada nyawa yang hilang tadi. Tuan-tuan, kalau kita baca dalam media masa kan sekarang ni kan, beberapa dan terdekat ni, isu pemandu mabuk yang dilanggar orang sampai mati. Okay? So kalau kita nak kata adakah itu pembunuhan sengaja? Ni kita tengok. Kita yakin orang tu bila ketika dia melanggar tu memanglah dia tak ada tujuan nak membunuh kan. Cuma kita kalau pergi belakang lagi, kita kata mengapa dia minum arak? Itu nanti ada sikit hukuman dia. Sebab itu saya nak terus pergi pada diat ni dulu. Saya nak terus pergi pada sini dulu. Ada cadangan yang baik bagi saya, wallahu alam, yang mengusulkan supaya orang yang dengan sebab dia mabuk lalu dia langgar orang dan mati, maka dia kena bayar pampasan diatnya kepada keluarga mangsa. Dan ini lebih adil dari sudut syarak, dari sudut Islam. Sebab tuan-tuan bayang, kalaulah seorang ni katalah dia mabuk, dia langgar seorang yang dia menjadi ketua keluarga yang menjadi, kita kata, sumber pendapatan kepada keluarga itu, sumber kewangan kepada keluarga itu, yang menjadi penanggung kepada keluarga tersebut. So dia ada katalah 5-6 orang anak, isteri dia katalah tidak bekerja, lalu dia mati kerana dilanggar oleh pemandu yang mabuk kan. Kalau undang-undang sivil, kalau kita pakai penal code pun mungkin ribuan ringgit tertentu dendanya, ataupun tahun-tahun tertentu penjaranya sahaja kan. Tapi adakah keluarga mangsa itu terbela? Adakah keluarga mangsa terbela? Tidak kan. Mungkin kepada orang yang melakukan jenayah itu, dialah di penjara, dia kena denda macam tu kan, mungkin dia dapat sikit pengajaran lah. Tapi yang lebih besar adalah keluarga mangsa. Sebab itu sebenarnya syariat Islam ini lebih baik, yang terbaik. Okay?
Jika berlaku pembunuhan, sama ada kalau tak pergi kepada qisas, kalau tidak dimaafkan oleh ahli keluarga, dia boleh pergi kepada diat. Diat ni apa? 100 ekor unta. Mana nak cari unta? Kan kita bukan duduk di negara Timur Tengah kan. Yang ni ada khilaf lah, boleh tak kalau tak ada ekor unta ni, kita bayangkan nilai dah berapa seekor unta. Berapa kat tuan? Katalah lembu apa 4,000 5,000. Kerbau mahal lagi kot. Katalah unta ni apa 7-8,000 je. Katalah 7,000 lah, 7,000 lah. Kan sikit-sikit ambil 7,000. Mana 100 ekor unta maksud 700,000. Si pemandu mabuk ini kena bayar pampasan nilainya kepada keluarga mangsa. Adil tak tuan-tuan? Lebih adil. Sebab itulah kos yang boleh digunakan untuk menanggung anak-anak si mangsa tadi untuk dia membesar sampai dia boleh berdikari. Kan? Kalau contohnya dia masih kecil lagi, sekolah rendah, sekolah menengah, dia boleh meneruskan pengajian dia, isteri dia apa semua, kan? Boleh selesai sampailah umur dia mungkin kita kata selesai pengajian peringkat tinggi ke contohnya, dia boleh berdikari. Okey. So kos dalam tempoh 10, 15, 20 tahun itu dengan 700,000 tadi. Hak tu. Tapi kalau setakat ribuan ringgit dendanya, beberapa tahun penjaranya, yang kena tu hanya pada si pemabuk itu tadi kan, yang keluarga mangsa tidak terbela. Nampak? Islam lebih bagus, lebih yang terbaik. Bukan lebih bagus, memang baik, memang yang terbaik. Okey? Jadi isu ini. Cuma hadis kita ni cerita tentang kalau orang tu tadi bunuh tak sengaja, dia tidak berdosa. Dia tidak berdosa lah. Sebab apa? Sebab dia tak ada niat nak membunuh pun kan. Cuma dalam kes mabuk ini tadi, dia ada isu pula. Isu mabuk ni adalah kalau seseorang itu mengambil sesuatu yang boleh memabukkan dengan sengaja, dia sendiri pilih nak mabuk. Kesan daripada tindakan mabuk dia itu menyebabkan dia melakukan jenayah, sama ada dia membunuh orang, dia berzina, dia apa-apa, yang itu jumhur ulama kata tetap kena diambil tindakan. Okay? Kalau tak, orang boleh ambil apa? Ambil jalan pintas. Kalau nak bunuh orang, nak selamat, mabuk dulu kan. Lepas tu sebab dia ketika dia mabuk tu dia tak sedar diri. Bila tak sedar diri, dia tak ada taklif kan. Sebenarnya tidak, dia mukallaf juga. Dia mukallaf juga. Jadi poin yang kita nak highlight di sini adalah apa? Cerita sampai ke tahap kalau membunuh pun tanpa sengaja, tak sengaja dari al-khata' tadi, maka dalam Islam dia tidak berdosa. Dia tidak berdosa, tetapi ada implikasi lain lah. Dengan sebab telah hilangkan satu nyawa, dia tetap kena apa ni? Diat tadilah contohnya. Ini contoh yang apa ni, contoh bab jenayah. Contoh bab ibadah. Kuliah kita jadi panjang sikit sebab kita tak ada solat sunat apa semua kan. Biasa kalau yang normal, yang awal-awal sebelum ni, lepas tu kita wirid agak panjang, lepas tu kita solat sunat dulu kan. So dia dah ambil masa dah tu. Tapi tadi lepas dia salam, doa yang ringkas, wirid yang ringkas, terus start kuliah kan. Tapi insya-Allah saya akan habiskan, saya jangka 5 minit awal sebelum isyak untuk kukuk kita nak bersedia nak ambil sembahyang dan sebagainya lah, insya-Allah, mudah-mudahan. Ini kali pertama saya rasa ni kan, di masjid ni pun. Saya pun ini kali pertama bagi kuliah kan. Sepanjang 3 bulan tuan-tuan, start daripada 18 Mac lepas, saya mengajar pun dengan student, apa ni, bagi syarahan, bagi kelas pun online. Okay? Ada setengah kawan guna apa ni, Google Meet lah, ada guna Skype, ada guna macam-macam lah kan, media sosial. Okay. Ada yang bermasalah sebab tak semua student boleh akses internet kan. Ada yang buat rakaman, ada yang share macam-macam. Okay, cara. So saya pun tak ada kuliah secara face to face. This is the first time after 3 or 4 months kan, sejak daripada pandemik kan. Tu saya pun apa ni, rasa cuak juga kan, pasal dah lama pasal saya tak datang bagi kuliah macam ni. Okey, ala kuliah kita sambung lagi. Contoh lain, contoh yang ini agak mudah, yang biasa, iaitu yang tidak diambil kira ialah takhir solat an waqtiha. Ni bab solat lah kan. Bab solat, katalah kita pagi-pagi kita bekerja letih sangat lah. Ataupun kalau kita travel, bila kita travel ke luar negara, dia punya zon masa tu dah berubah kan. Time ni kita tidur, time tu kita jaga, dan sebalik bertukar kan. Okay.
Lalu katalah kita teruk sangat tadi, sama ada bertukar zon masa ataupun kita bekerja berat sangat, so sampai kepada kita sebelum zuhur tu kita tidur tu terlajak lah. Bangun dah azan maghrib, letih sangat lah kan? Okay. Bangun dah azan maghrib, maksudnya kita miss solat zuhur dan asar. So adakah berdosa? So berdasarkan hadis Nabi kata, man nasiya salatan falyusalli idza dzakaraha la kaffarata laha illa dzalik. Okey. Sesiapa yang dia tertidur dengan sebab tidur tadi kan, maka dia tidak berdosa ya, tapi dia kena apa? Dia kena qada alal fawri, kena qada immediately, serta merta, on the spot. Maksudnya bila dia ingat saja, sebab Nabi kata man nasiya salatan falyusalli idza dzakaraha, hendaklah dia solat bila dia teringat. Maksud dia dah terjaga tadi, dah maghrib dah, maksudnya zuhur asar terlepas kan, solat maghrib dan qada lah zuhur dan asar. La kafarata lah, tak ada kena apa-apa kafarah illa zalik, kecuali dia kena tunaikan solat itu sahaja. Okey. Jadi ini contoh. Maknanya apa? Dengan sebab tadi terlupa, terlajak apa semua tadi, maka dia tidak berdosa, tetapi dia tetap kena qada. Dosa tak ada lah, sebab dia bukan sengaja tinggalkan kewajipan tersebut. Contoh lain nas Al-Quran, iaitu tentang at-talaffuz bil kufri. Seseorang yang dia dipaksa untuk melafazkan kalimah-kalimah kufur. Okay. Kita kata apa? Kufur ini boleh berlaku dengan 3 cara kan. Pertama, i'tiqad. Okay, kalau kita beriktikad selain daripada Allah sebagai Tuhan contohnya, itu boleh jadi kufur, batal syahadah kita. Ataupun secara ucapan kita ucapkan perkara-perkara yang bercanggah dengan Al-Quran contohnya kan, ataupun kita mempertikaikan ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun dengan perbuatan, iaitu kita menyembah berhala secara sedar contohnya lah. Itu boleh membawa kepada kufur, batal syahadah. Tapi kadang-kadang boleh berlaku orang itu dipaksa untuk melakukan kekufuran, contohnya melafazkan kalimah kufur. Dan ini ada ayat yang jelas. Allah kata man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha. Orang yang berkufur kepada Allah setelah dia beriman, kecuali man ukriha, orang tu dipaksa. Sedangkan wa qalbuhu mutmainnun bil iman, sedangkan hati dia tetap dengan beriman. Maknanya apa? Orang ini katalah ditangkap oleh musuh Islam, lalu dia diberi pilihan, dipaksa, kalau tidak kufur, kalau tidak keluar daripada Islam, dia akan dibunuh. Kecuali kalau dia mengaku Al-Lata ke Al-Uzza ke Tuhan-Tuhan lain lah sebagai Tuhan kan. Boleh tak? Di sini ada 2 hukum. Berdasarkan ayat ini, kita boleh mengambil rukhsah. Rukhsah maksudnya keringanan, tidak berdosa, iaitu kita melafazkan kalimah kufur, iaitu mengakulah Al-Lata itu sebagai Tuhan contohnya kan, ataupun dia mengaku dia keluar daripada Islam ke contohnya, kerana apa? Kerana nak menjaganya nyawa tadi, tapi dalam keadaan wa qalbuhu mutmainnun bil iman, hati dia masih tetap iman, cuma dia lafaz saja. Itu tak apa. Itu dia tidak berdosa, dan syahadah dengan iman dia tidak batal, dia tidak kufur. Dia tidak kufur. Tapi satu lagi pilihan yang kedua, iaitu walau sabara, kalau dia sabar. Maknanya orang tu memang bunuh sungguh dengan sebab dia tak mahu melafazkan kalimah kufur. Dia tak mahu tunduk kepada berhala contohnya kan. Dia tak mahu ubah i'tiqad dia, dan akhirnya dia menanggung ancaman tadi, iaitu mungkin dibunuh ataupun apa tadi. Kana afdal lahu wa akram, yang ni lebih baik dan lebih mulia baginya, kerana dia sanggup mati kerana mempertahankan akidah, dan mudah-mudahan dia mendapat kana dzalika syahidan, dapat syahid. Ni kalau sanggup tak kan, ikutlah. Okey, jadi kita buat pertimbangan, boleh ambil rukhsah, iaitu kita boleh lafazkan kalau dipaksa maksudnya sampai ke tahap bunuh tadi, tapi kita akan tengok dia ada kes paksaan ni macam mana kan, dia ada syarat dia. Okey, ataupun kita nak mengambil azimah, iaitu kita tetap mempertahankan akidah, tidak mahu melafazkan kalimah kufur, tidak mahu melakukan perbuatan yang kufur sekalipun terpaksa hilangnya nyawa, itu afdal wa akram, lebih baik dan lebih mulia di sisi Allah. Okay, jadi buat pertimbangan, tengok keadaan lah. Kalau kita contohnya kita ni orang bujang, tak ada apa-apa tanggungan,
kan, tak ada apa-apa tanggungan. Kalau kita mati pun tak ada siapa nak kisah sangat pun kan, dan kita tetap nak menjaga nyawa kita, maka azimah tu mungkin lebih baik lah. Tapi kalau kita ni ada tanggungan, kalau kita mati nanti anak-anak kita kecil ke contohnya kan, kita macam-macam lah pertimbangan-pertimbangan tadi, so boleh juga kita mengambil rukhsah tadi. Sebab apa? Sebab supaya kita masih lagi boleh hidup, kita boleh lagi meneruskan tanggungjawab kita, kita boleh pergi menunaikan amanah-amanah kita, tetapi hati kita tetap beriman. Kemudian di sini tuan-tuan dia ada banyak detail di sini. Saya nak skip sebab saya nak skip. Azan pun 8.49, okey, lagi 5 minit ataupun lagi dia ada beberapa masalah fiqhiyah yang berkaitan dengan lupa. Saya sentuh secara ringkas dulu setakat yang sempat. Contohnya selain daripada hukum tadi yang biasa tadi, tentang masalah bismillah. Bismillah ketika nak membuat sembelihan. Okey, ada khilaf di sini, iaitu dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, kita kata at-tasmiyah 'ala adh-dhabiha sunnatun 'inda Syafi'i. Kata baca bismillah ni sunnah. Okey, juga pandangan satu riwayat daripada Imam Ahmad. Okey. Dan dalil kita kata sunat ini apa? Adalah sebuah hadis daripada Nabi SAW. Nabi kata, Nabi bersabda, al-muslimu yadhbah ala ismillah sama au lam yusammi. Seorang muslim, asal dia muslim, mesti bila dia sembelih tu, dia akan bersembelih dengan nama Allah, sama ada dia sebutkan bismillah sama au lam yusammi, ataupun dia tak sebut bismillah itu. Dia halal lah maksudnya, sembelihan dia halal. Kemudian dalam riwayat yang lain, annahu sallallahu alaihi wasallam su'ila 'anil rajul yadhbah wa yansa an yusammiya. Nabi ditanya, seorang lelaki dia sembelih tapi dia lupa nak tasmiyah, iaitu sebut bismillah. Faqala, maka Nabi jawab, ismullah ala fammi kulli muslim. Nama Allah ini tetap ada pada lidah, pada mulut setiap orang muslim. Maksudnya Nabi kata boleh makan, tetap halal kan. Jadi sebab tu berdasarkan hadis ini, mazhab Syafi'i kata sunat saja tasmiyah ini ketika sembelihan. Tapi ada pandangan mazhab kata Abu Hanifah wa Malik, dan juga satu riwayat daripada Ahmad yang masyhur, dia kata membaca bismillah ini syarat sah sembelihan. Mesti kena sebut bismillah. Okey. Fa in tarakaha amdan, kalau dia sengaja tinggal, dia sengaja tak sebut bismillah, lam tu'kal az-zabihah, tidak boleh dimakan sembelihan. Tak sah sembelihan tu, tak sah. Okey. Kerana apa? Kerana mereka berpegang direct dengan firman Allah, wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi wa innahu lafisq. Janganlah kamu makan apa yang disembelih tetapi tidak menyebut nama Allah, dan sesungguhnya itu adalah perbuatan yang fasik. Okay, jadi berdasarkan ayat ini, pandangan Abu Hanifah, Malik dan juga Imam Ahmad ini tadi, mereka kata apa? Syarat, mesti disebut kan, kalau tak boleh makan. Dan juga ada beberapa dalil yang lain. Tapi mazhab Syafi'i dia gabungkan ayat tadi dan dicampurkan dengan hadis tadi, dia membuat kesimpulan bahawa sebenarnya sunat sahaja kan, sunat sahaja. Okey, cumanya tengok yang jadi isu adalah kalau dia sengaja tak sebut nama Allah. Okey, so mazhab Syafi'i kata tak ada masalah, tapi mazhab yang lain kata tak sah kan, tak sah. Tapi kesemua mazhab sepakat, idza taraka tasmiyah idza taraka tasmiyah nasiyan, kalau dia tak baca bismillah tu kerana terlupa, bukan sengaja. Yang ni mazhab Syafi'i, dan semua mazhab kata tetap harus makan sembelihan tersebut. Tetap harus. So tak ada masalah. Kan? Ni hukum lah. Hukum. Sama juga dia kata kalau kita berburu. Berburu ni berbeza. Kalau kita sembelih tu maksudnya sembelihan itu ada depan kita dan kita boleh sembelih bahagian yang tertentu lah. Tapi kalau kita berburu, tuan-tuan kita berburu, binatang buruan itu berada jauh daripada kita, dia belum kita tangkap lagi kan. Jadi sama ada kita lepaskan tembakan, ataupun dulu mungkin guna panah ke, baling lembing ke, ataupun apa-apalah alat-alat senjata yang munasabah boleh berburu. Okey, lalu kena pada binatang buruan itu dan dia mati. So apa nak buat? Boleh ke makan? Sebab dia bukan disembelih kan, tapi dia mati dengan sebab kita lepaskan tembakan tadi.
hukum dia boleh dimakan, dia telah mati, itu memada kan. Cuma ketika melepaskan tembakan ataupun melepaskan anjing buruan yang dilatih itu, perlu tak bismillah, maka dia sama khilaf dia macam tadi kan. Jadi tengok kepada siapa pemburu. Kalau as long as yang pemburu itu adalah Muslim, so tak ditemui syulah dalam mazhab Syafi'i, sebab melepaskannya dengan bismillah itu sunat sahaja. Cuma kan ingat, kalau kita lepaskan tembakan, bila kita sampai kepada binatang tadi, tengok masih ada lagi hayah mustaqirrah, maksudnya dia masih lagi bernyawa kan. Yang itu kita dituntut untuk membuat sembelihan. Kalau kita sampai itu memang dia dah mati, tak apa, benda tu halal, pelanduk tu mati halal dimakan. Tapi kalau kita sampai itu dia masih lagi bernyawa, sebab apa? Sebab dia kena pada kaki, bukan kena pada organ dia ataupun pada tengkuk dia ke contohnya kan. Jadi dia masih lagi ada hayah mustaqirrah, maka yang tu kita kena sembelih lah, sebab dia masih lagi ada kehidupan, dan jadi kita matikan dengan sembelihan. Kita hanya melemahkan dia saja, kita tidak mematikan dia dengan kita lepaskan senjata ataupun tembakan tadi. Okey, apa hukum bercakap ketika solat kerana terlupa? Al-kalamu fi salah sahwan. Okey, dalam mazhab Syafi'i dia kata annaha la tabtul, tidak terbatal solat jika kita bercakap kerana terlupa. Kita tahu asalnya bercakap ini membatalkan solat kan, bercakap boleh membatalkan solat. Tapi kalau terlupa macam mana? Okay, dalam mazhab kita tak terlupa, tidak terbatal. Apa dalil dia? Dalil dia dalam hadis daripada sabit dalam fi sahihain, dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla dhuhra aw al-'asr. Nabi solat zuhur ataupun asar. Ini solat yang 4 rakaat. Solat yang siang 4 rakaat, cuma perawi dia confuse zuhur ke asar. Tapi min rakaatain tu Nabi buat 2 rakaat saja. Lalu Nabi pun selesai bagi salam 2 rakaat saja. Faqala lahu rajulun, bila Nabi dah bagi salam tu, seorang lelaki yang digelar sebagai Dzul Yadain. Ini ada cerita mengapa dia digelar Dzul Yadain ni. Dia tanya, "Ya Rasulullah, anasita am qasarta as-salah?" Bila dia tengok Nabi buat solat 2 rakaat kan. Jadi sahabat ni bila dia makmum, apa yang Nabi buat dia buatlah, sebab kan kaedah dia sallu kama raaitumuni usalli. Kamu solat seperti mana kamu tengok aku solat. Jadi sebagai makmum dia ikut solat, walaupun tahu asalnya zuhur 4 rakaat ataupun asar 4 rakaat, tapi Nabi solat 2 rakaat, semua jemaah, semua sahabat solat 2 rakaat juga. Tapi mereka bukan musafir. So bila lepas solat, lelaki ini tanya, "Ya Rasulullah, anasita am qasarta as-salah?" Adakah tuan terlupa ataupun tuan qasarkan solat, pendekkan, ringkaskan solat? Nabi jawab, "Lam ansa." Aku tak lupa, walam tuqsar, dan tidak dikasarkan solat ini. Tapi Nabi buat 2 kan. Thumma qala li ashabi, kerana Nabi tanya pula sahabat yang lain, "Akama yaqulu Dzul Yadain?" Adakah seperti mana yang dikatakan oleh lelaki tadi, Dzul Yadain tadi, iaitu Nabi hanya solat 2 rakaat instead of 4 rakaat kan. Okey. Jadi faqalu na'am. Semua sahabat kata ya. Maksudnya tuan, Nabi hanya solat 2 rakaat, sepatutnya 4 rakaat. Maka tengok ya, Nabi dah berhenti solat kan, Nabi dah bercakap, Nabi dah bersoal jawab kan, dia dah bercakap. Okey. Fataqaddama, Nabi pun bangun, fa shalla ma taraka. Lalu Nabi sambung balik solat dan Nabi tambah lagi 2 rakaat, ma taraka, apa yang Nabi tinggal. Thumma sajada sajdatain, kemudian Nabi sujud dengan dua sujud. Itu sujud apa? Sujud sahwi. Akhir salatihi wasallam, dan Nabi bagi salam. Okey, apa wajhu dalalah? Apa pengajaran daripada hadis ini? Nabi sallallahu alaihi wasallam takallama, Nabi bercakap mu'taqidan annahu laisa fi salah, dalam keadaan baginda i'tiqad baginda di luar solat. Sebab apa? Sebab baginda ingatkan baginda apa? Dah selesai solat kan. Okey. Wa hum takallamu ala dhanni nas, dan sahabat-sahabat pula mereka bercakap, iaitu mereka menjawab soalan Nabi itu kerana mengingatkan berlaku nasakh. Nasakh itu apa? Berlaku perubahan hukum daripada 4 rakaat kepada 2 rakaat. Okey. Tapi kemudian mereka terus solat balik, tambah aja. Jadi maknanya apa? Maknanya cakap yang kerana terlupa tadi kan, okey, tidak membatalkan
solat. Tidak membatalkan solat, sebab Nabi sendiri bersoal jawab pula, sahabat-sahabat pun menjawab pula. Bahkan Zulyadan tadi menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi terus tambah saja 2. Sebab kalau kita kata membatalkan solat, Nabi kena start balik daripada 1 rakaat sampai 4. Kan? Tapi Nabi tak start balik daripada mula, tapi Nabi sambung saja, menunjukkan tidak membatalkan solat. Sedangkan pendapat Imam Abu Hanifah, Imam mazhab Hanafiyah, kata tabtulu mutlaqan. Solat terbatal secara mutlak. Okey. Saya rasa cukuplah kot. Okey, ada lagi 6 minit. Ada beberapa yang tak dijelaskan di sini, tak apalah, kita skip saja. Kemudian ada syarat-syarat paksa pun saya tak dapat detailkan. Okey. Tapi ala kulli hal kita mengambil pengajaran umum kepada hadis ini, iaitu hadis ini seperti mana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha tajawaza li an ummati, sesungguhnya Allah memberikan pelepasan, mengampunkan, memberikan kemaafan bagiku untuk umatku. Siapa? Dengan sebab apa? Al-khata', iaitu tersalah, tak sengaja, wan nisyan, kerana terlupa, wa mastukrihu alaihi, dan juga kerana terpaksa. Semua bab paksanya ada satu bab yang agak complicated sikit, tapi kita tak sentuhlah, tak sempat. Jadi ini menunjukkan apa? Kita dah bincang tadi, sebagai rahmat dan kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala khusus kepada umat ini. Kan? Jadi sebab tu kita ambillah rahmat dan juga kurniaan Allah ini, kita bersyukur kerana menjadi umat Nabi yang terakhir, dan mudah-mudahan dengan keringanan-keringanan yang banyak ini tidak menjadi alasan kepada kita untuk tidak menunaikan ibadah dengan sesempurna yang mungkin. Jadi ambil ruang keringanan ini untuk kita terus beribadah kepada Allah, dan kita berdoa mudah-mudahan negara kita dan seluruh dunia pulih menjadi lebih baik. Anak-anak kita pun katanya boleh dah bersekolah bermula 15 Julai, 22 Julai, sedikit-sikit yang form 5 dah masuk dah. Yang belajar di IPT pun dah mula akan dapat meneruskan pengajian, dan sebahagian daripada kita pun boleh terus bekerja balik macam biasa, kan, dan kehidupan kita akan menjadi lebih baik mudah-mudahan. Kita doakan yang terbaik mudah-mudahan supaya kita jadi selamat, insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم آمنا في أوطاننا يا الله يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم.